Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita hari ini kita lengkapkan perbincangan kita dalam pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada makna walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Kemudian kita masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang hadis yang keempat atau kelima menurut sebahagian penomboran, hadis yang keempat atau hadis kelima. Kita dah syarahkan sanadnya dan juga sebahagian daripada isi kandungan dalam hadis ini pada kalimah wallazi nafsi biyadihi. Baik, kita baca hadis sekali imbas. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ismail haddathani Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Hadis ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa ada seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad dan mengulang-ulangkannya. Maksudnya qiyamul lail, sepanjang malam dia baca Qul huwallahu ahad dalam solatnya. Dalam solatnya sampai pagi dia baca, lepas Fatihah rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, atau memang Quran yang dibaca tu Qul huwallahu ahad. Laki ni siapa? Laki ni jiran Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa jiran dia? Adik dia. Iaitu disebutkan dalam riwayat di bawahnya, Zada Ismail bin Ja'far an Malik an Abdurrahman an abihi an Abi Sa'id akhbarani akhi Qatadah bin Nu'man anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara Abu Sa'id Al-Khudri ni siapa? Qatadah bin Nu'man, beradik dia seibu. Jadi dia berjiran. Ada riwayat sebut mereka berjiran, dia dengar suara jiran dia. Ada riwayat sebut kata adik dia. Memanglah adik dia dan jiran dia. Dan dia baca, jadi dibaca kuat, sama ada dia baca Quran ataupun dibaca dalam solat dia ulang-ulang Qul huwallahu ahad. Ini yang kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Jadi lelaki yang dengar ni, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau rasa takkan surah Qul huwallahu saja dibaca sepanjang, rasa macam sikit sangat ayat yang dibaca, sepatutnya baca Quran lebih daripada itu. Maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kerana beliau tak sebut dalam hadis, beliau tak kata saya. Dia kata dulu ada seorang lelaki dengar, seorang lelaki pada zaman Nabi ada seorang lelaki dengar lelaki lain baca
Qul wallah. Lelaki yang dengar tu dia sendirilah. Dengar lelaki lain adik dia. Cuba dia tak sebut nama diri sendiri. Dia kata seolah-olah lelaki yang dengar ni rasa sikit sangat apa yang dibaca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Waw tu arti demi. Apa kaedah nak tahu waw tu arti dan atau demi? Wal asri. Kenapa kita kata demi masa? Tak kata dan masa macam biasa. Wad duha. Apa kaedah nak tahu waw ini adalah artinya demi atau wawul qasam? Bila kita jumpa dalam mana-mana ayat Quran atau kalam bahasa Arab, waw terletak di awal kalimah. Kalau letak di tengah-tengah kalimah mungkin dia berarti dan. Muhammad wa Ali, Abdullah wa Fatimah contoh. Tapi kalau waw letak di awal kalimah, jadi ternafi maksud ataf. Kalau tak, awal kalimah tak ada ayat sebelumnya. Jadi apa yang tinggal? Pilihan hanya dua. Wawul ibtida, maksudnya waw yang memulakan kalimah, dan bermula, kan yang biasa diterjemahkan bahasa Melayu, mana dia waw beringan dengan mubtada, atau wawul qasam, waw sumpah. Apa nak beza waw tidak dengan wawul qasam? Bezanya dah baris kalimah selepas waw. Kalau baris kalimah tu baris bawah, artinya waw ni wawul qasam, artinya sumpah. Macam wal asri, bukan wal asru, wal asri. Ra tu baris bawah, artinya demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Macam mana Ustaz nak tahu duha baris? Wadduha ni alif maksurah ni nak baris bawah ke atas, gitu macam tu je bunyi dia. Jadi tengok pada selepasnya, wadduha wal laili. Waw tu ataf, laili. Wadduha demi waktu duha dan demi waktu malam. Wadduha wal lail idza saja. Wasyamsi, wasyamsi waduhaha, syamsi. Wal qamari idza talaha, qamari baris bawah. Baris bawah itulah menandakan bahawa waw tu artinya demi. Artinya demi. Dia sama macam kita kata wallahi. Dia tak ada wallahu dan wallahi wabillahi watallahi. Baris bawah itulah yang dalil dan bukti ataupun menjadi isyarat bahawa waw itu wawul qasam, waw sumpah. Jadi kat sini mana Nabi kata walladhi nafsi biyadihi. Cuma dalam ayat ni tak ada kalimah yang kita boleh cek baris. Tapi dia jumlah itu yang kita memahaminya, dan antara bentuk qasam Nabi SAW seperti mana dalam Sahih Bukhari juga dalam bab sebelum, saya tak ingat kitab apa, tapi bab tentang sifat qasam Nabi SAW, cara sifat sumpah Nabi SAW, disebutkan antara caranya ialah Nabi menyebutkan walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Di sini dalil menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Kenapa kita memiliki tangan? Nabi sebut, artinya Nabi menisbahkan sifat itu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menisbahkan sifat, sesuatu sifat tidak dinisbahkan kepada pemiliknya kecuali kerana sifat itu adalah sifatnya. Dari segi makna, perbincangan nombor 2. Selepas menisbahkan, apakah makna penisbahan? Itu perbincangan nombor 2. Contoh, bila saya kata, saya ulang-ulang balik benda ni tapi untuk kita faham. Saya kata tuan-tuan semua berada di bawah tangan saya. Tuan-tuan semua berada di bawah genggaman saya. Seorang
pemimpin yang hebat, seorang general atau seorang yang kuku besi, atau macam-macam lah. Dia kata, anda perlu diam, dengar apa saya cakap. Anda berada di bawah tangan saya. Maksudnya apa? Sebelum bincang maksud, menisbahkan sifat tangan pada dirinya itu merupakan penisbahan terhadap sifat yang wujud pada dirinya. Sebab dia ada tangan lah, dia kata tuan-tuan berada di bawah tangan saya. Menisbahkan sifat. Sebelum pada perbincangan maknanya apa, ini yang berlaku dari segi perbincangan dalam kitab tafsir. Jadi kita tidak berbeza bahawa boleh sahaja dimaknakan sebahagian daripada ayat sifat dengan makna-makna yang terkait dengannya. Bererti kuasa, bererti tangan, kadang boleh bererti pembantu, kaki tangan kerajaan contoh, kan, sebagainya. Cuma kita akan ada perbincangannya mana penisbahan ini perlu tengok kepada fa'ilnya. Jadi kalau fa'ilnya pada fa'il sifat itu merupakan sifat fa'il, bukanlah satu benda yang terpisah daripadanya, kita katakan bahawa idafah ini ialah idafah hakikiyah atau idafah sifat al-mawsuf. Ya, Nabi SAW menisbahkan sifat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini dengan jelas, dalam lafaz ini Nabi menisbahkan sifat yad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladhi nafsi biyadihi, yang jiwaku berada di tangannya. Oh, tu ada kat tangan malaikat lah Ustaz. Yang cabut nyawa tu malaikat atau malaikat jaga. Betul lah. Semua kita tahu bahawa penggunaan ayat begitu. Yang menurunkan hujan, Allah turun hujan ke malaikat turunkan hujan? Malaikat. Dengan izin Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah nisbahkan kat sini pada diri dia. Pada tempat yang lain Allah sebut tentang, Nabi sebut tentang Mikail yang turunkan hujan, betul, dalam hadis Nabi SAW. Mikail ke Allah? Okey. Seorang pemimpin menjatuhkan hukuman bunuh. Katalah pemimpin tu nama dia Maharaja, nama apa? Takut salah kena kat orang. Kita nak kek kan. Maharaja King Kong. Tak kena. Kata raja, kata Maharaja King Kong lah nama dia kan. Nama gelaran dia hebat. Dia kata pancung dia. Dia perintahkan atau bunuh dia. Okey. Lepas tu seorang lelaki terbunuh kerana dipancung oleh pengawalnya. Maharaja King Kong kata bunuh dia. Okey. Ahli sejarah catat siapa yang bunuh? Maharaja ke pengawal? Boleh dua-dua. Kadang-kadang dinisbahkan kepada yang mubasyir, yang tukang pancung. Kadang-kadang disebahkan pada yang memerintahkan. Kadang-kadang disebahkan kepada yang memerintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini tercipta di bawah sunnatullah. Dan Allah jadikan bahawa tiap-tiap makhluk itu ada malaikat yang menjaganya. Tiap-tiap makhluk ada malaikat yang memeliharanya. Makhluk yang manusia ada malaikat rahman, ada malaikat yang bertugas yang catat kiri dan kanan, ada malaikat rahman dan juga dua malaikat hafazah yang jaga di depan dan di belakang. Ini untuk satu makhluk. Untuk makhluk-makhluk yang lain termasuk hujan ada malaikat yang jaga. Semua ni adalah hamba-hamba Allah. Allah SWT ciptakan alam dengan Allah menzahirkan kuasa dalam segala perkara.
Dalam manusia pun Allah berkuat, dalam bab penciptaan jin dan manusia pun Allah zahirkan kuasa dia. Penciptaan arash pun Allah zahirkan kuasa dia. Penciptaan malaikat pun Allah zahirkan kuasa dia dalam segala perkara. Kerana Allah tu Rabbul Alamin. Tiap-tiap alam itu merupakan isyarat kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, rububiyah Allah yang mencipta semua makhluk ni, dalil bahawa Allah yang mencipta, Allah berkuasa, Allah mengatur alam. Jadi aturannya macam mana? Allah aturkan alam ini berdasarkan kepada sunnatullah. Contoh kita sebagai manusia, kita berada di bawah sunnatullah. Kita berusaha dan bekerja di bawah sunnatullah. Tatkala kita demam, kita nak sihat tak? Nak. Macam mana nak sihat? Kita kena berusaha mengikut sunnatullah. Allah jadikan bahawa manusia ini terikat, Allah turunkan kepada kita, manusia terikat dan bekerja dengan asbab. Perlu cari asbab untuk hasilkan kehendaknya. Asbab tersebut Allah jadikan dua asbab yang memberi kesan kepada manusia, atau manusia hanya boleh berusaha melalui dua asbab. Asbab apa dia? Asbab kauniyah dan asbab syar'iyah. Asbab kauniyah yang manusia mampu fikir dengan akal dia, secara kauniyahnya, secara ilmu alamnya. Allah dah tercipta alam ini dengan hukum alamnya yang dapat dipikir oleh manusia, yang Allah suruh tengok dan kaji alam. Contohnya apa? Tiap-tiap yang panas itu ada tiap-tiap api itu boleh dipadamkan dengan air. Contoh, api yang panas boleh dipadam dengan air. Dari mana tahu? Pengalaman manusia. Itu nama apa? Asbab. Air yang panas, macam mana kita nak padam dia? Kena cari asbab melalui pengalaman dan juga pemerhatian manusia. Nak letak air ke, nak letak pasir ke, nak letak apa ke, itu asbab yang kita boleh fikirkan. Itu namanya asbab kauniyah. Memang hukum alam begitu. Tiap-tiap seorang anak ada ibu bapanya. Hukum alam begitu. Kata, mana dalil dia ni ada bapa? Tak payah. Memang Allah ciptakan alam begitu. Allah Subhanahu Wa Taala takkan berubah sistem alam kecuali dengan asbab tertentu seperti mukjizat. Allah nak beritahu bahawa Allah boleh ciptakan seseorang tanpa bapa. Allah boleh ciptakan seseorang tanpa ibu. Allah boleh cipta seseorang tanpa ibu dan bapa. Di luar hukum alam inilah yang dinamakan sebagai i'jaz, sesuatu benda yang melemahkan akal untuk memikirkannya. Akal kata mesti ada bapa, lahirnya Musa tanpa bapa. Akal kata mesti ada ibu, lahirnya Hawa tanpa ibu. Akal kata mesti ibu bapa, lahirnya Adam tanpa ibu dan bapa. Ini adalah di luar sunnatullah. Akal kata api itu membakar, semua akal tahu begitu. Ini hukum alam. Tapi Allah SWT kata, kadang-kadang Allah SWT perintahkan langsung pada makhluk sebut. Allah kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah tempat yang sejuk dan sejahtera bagi Ibrahim. Perintah Allah pada makhluk itu secara spesifik menunjukkan bahawa di situ Allah nak tunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah, sistem alam ni sistem yang Allah ciptakan. Allah boleh ubah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ubah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah ni tak akan berubah kecuali kalau Allah nak. Dan Allah nak tu berlaku kat mana? Berlaku dengan kehendak Allah. Maka segala mukjizat-mukjizat berlaku dengan kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Makhluk tak boleh ubah sistem sunnatullah. Tak boleh ubah sunnatullah. Jadi makhluk ketika nak makan, dia tak boleh nak ubah sistem. Saya nak kenyang dengan zikrullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak boleh ubah. Dia lapar, dia kena makan. Dia haus, dia kena minum. Dia nak pergi kat Mekah. Sekarang ni kos ke Mekah terlalu mahal. Jadi dia kena cari asbab. Asbabnya sama ada cari tiket murah, atau cari visa murah, atau cari apa boleh ke sebab untuk murah lah. Asbab-asbab alam yang dia boleh rendahkan kos.
untuk pergi. Yang dia tahu macam mana cara nak murahkan kos. Dia tak boleh ubah sistem. Tak boleh ubah. Dia kata, tak apalah, sekarang ni kita ajar orang ilmu tasawuf betul-betul. Supaya dia terjun kat sungai masing-masing, keluar kat perigi Zamzam, contoh. Atau keluar kat Laut Jeddah untuk murahkan kos. Takkan ada orang fikir begitu. Sebab tu manusia tak boleh bergantung dengan cerita berkaitan dengan wali keajaiban yang ada pada karamah-karamah. Dalam dakwah Nabi dan Rasul, mereka tidak bergantung pada mukjizat-mukjizat. Mereka hanya bekerja ikut kemampuan. Namun berkaitan mukjizat, Allah yang kehendaki. Allah yang kehendaki. Allah yang lakukan. Allah yang perintahkan. Jadi kita ni berada dalam kita alam. Allah dah ciptakan alam ni terikat dengan asbab-asbabnya. Allah jadikan asbab kauniyah yang boleh kita fikirkan dengan akal. Sebab itulah ayat-ayat berkaitan dengan alam, Allah suruh tengok semua, kaji, kaji. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini selalu ayat yang kita bacalah. Atau tengok pada sejarah manusia, afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Cerita tentang akibat orang-orang dulu yang Allah binasakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaji alam, kaji makhluk, kaji sejarah mereka, kaji kedudukan mereka, apa yang Allah lakukan kepada mereka. Semua ini ilmu yang kita belajar dalam ilmu dunia. Ilmu sejarah ke, geografi ke, ilmu sains ke, ilmu apa, semua ni ilmu kaji alam. Semua ni ilmu kaji alam. Ada satu sebab lagi yang otak manusia tak boleh fikir. Tapi Allah beritahu, ya sebab. Ini dinamakan sebab asbab syar'iyah. Syarak yang beritahu. Syarak yang beritahu, bukan akal. Dawu mardakum bis sadaqat. Ubatilah pesakit kamu dengan banyak sedekah. Apa kaitan sedekah kat orang sana, orang sini sembuh? Doa, tawakal, syukur. Syukur akan menambahkan rezeki. Kan? Kalau syukur, apa kaitan syukur tambah rezeki? Kalau ikutkan, kerja lebih lah. Ikutkan, pergilah kerja lebih. Ikutkan, tamak tu yang tambah rezeki betul. Ikut otak manusia. Dia qanaah dan syukur adalah benar-benar tambahkan rezeki. Tapi kalau ikutkan otak manusia, kerja lebih lah. Atau kita jangan sedekah, kita pegang simpan. Inilah yang menambahkan rezeki. Tapi Allah beritahu. Apa yang Allah beritahu, apa Nabi beritahu, itu namanya hukum syarak. Asbab-asbab yang Allah beritahu nama asbab syar'iyah. Jadi kita hanya bekerja antara dua. Sama ada kerja ke arah asbab kauniyah atau asbab syar'iyah. Tak boleh kita nak ambil kerja Allah. Artinya hukum kaun kita nak ubah. Hukum alam ni kita nak ubah. Tak payah belajar. Kalau Allah nak alim, dia bangun je dia hafal Quran. Tak payah nak susah-susah nak hafal lah. Orang zaman dulu rebus air kitab tu, minum jadi alim dah. Nabi kata innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu hanya dapat dengan proses belajar. Sifat-sifat yang baik hanya melalui proses kita melatih diri untuk bersifat dengan sifat halim, seorang yang bersifat akhlak yang baik. Nak dapat anak tu sifat yang lembut, bukan nak harap tak apa dia kalau Allah jadikan dia lembut-lembutlah. Ya, ada sifat yang asli dia lembut baik, tapi sifat halim yang boleh berhikmah dalam lembut dalam muamalah dia perlu dilatih anak-anak kita. Kita kena latih dengan sifat-sifat yang baik, kena tarbiyah. Itu Nabi beritahu. Dia tak mungkin berlaku tanpa asbab. Ni hukum alam. Jadi Allah SWT balik pada cerita malaikat. Allah jadikan hukum alam ini untuk alam. Yang mengatur alam ini Allah SWT jadikan malaikat aturkan alam. Bukan atur, malaikat yang bekerja menguruskan alam dengan perintah Allah. Fal mudabbirati amra. Mereka ni yang mentadbir perintah apa yang Allah perintahkan, mereka yang lakukan. Tinggal manusia. Manusia buat apa? Tugas manusia. Malaikat turunkan hujan, malaikat cabut nyawa, malaikat turunkan rezeki dan sebagainya. Ini hukum alam. Allah nak ubah boleh tak? Boleh. Qada qadar malaikat pegang tu boleh ubah. Malaikat dapat qada qadar, adakah tahu perkara gaib? Tak, Allah perintahkan, Allah catat. Allah SWT suruh catatkan.
Catatan yang ada pada malaikat lah yang mereka bekerja ikut catatan. Si fulan dan fulan perlu diambil nyawanya bila. Catatan itu yang mereka tak tahu perkara ghaib. Mereka pun dapat perintah dan mereka ada catatan yang memerintahkan mereka ikut buku catatan tersebut. Tak ada malaikat yang tahu perkara ghaib. Malaikat tahu nyawa si fulan dan fulan. Yang tahu malaikat maut. Dan dia tahu pun berdasarkan pada catatan. Bukan dia tahu Lauhul Mahfuz. Bukan dia tahu perkara ghaib. Tak ada satu makhluk pun yang tahu perkara ghaib. Jadi Allah, sebab tu dia katakan doa boleh mengubah kadar yang tercatat dalam catatan malaikat. Allah Maha mengetahui. Tapi malaikat dan sesama malaikat sendiri pun kadang-kadang mereka berbeza pandangan sesama mereka, betul? Macam lelaki yang bunuh 99 orang, dia nak lepas tu bunuh 100 orang. Lepas tu bila dia nak pergi pindah tempat baru, bila dinasihatkan oleh alim bahawa pergilah satu negeri yang yang orang tak kenal kamu dan berubah kat sana. Sampai tengah jalan meninggal. Dah malaikat dah catat dia ni nak masuk dapat rahmat ke malaikat nak kena azab ni. Dah bergaduh sama malaikat. Berselisih. Kenapa? Sebab mereka hanya bekerja ikut apa yang diperintahkan. Mereka tak tahu kedudukan dia di sisi Allah macam mana, mereka tak tahu. Ada lelaki datang bawa dalam buku catatan amalan begitu banyak, tapi di depan Allah kosong. Malaikat hanya catatkan apa yang mereka tahu, tapi berkaitan perkara ghaib ini khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu perkara ghaib hanya Allah. Okey, balik kepada cerita malaikat. Jadi malaikat yang cabut nyawa siapa? Siapa yang mematikan? Allah, yuhyi wa yumiit. Tapi kita tahu juga ada malaikat yang ditugaskan untuk cabut nyawa. Sebab alam ini begitu jalan dia. Sebab tu kita sebut sebelum ni, manusia tak ada yang uruskan alam. Tak ada manusia yang jadi wali kawasan, uruskan alam. Pergi dia penunggu satu kawasan, ada wali yang jaga wali kutub. Tak ada tugas alam yang diserahkan pada manusia. Manusia dan jin Allah ciptakan hanya untuk beribadah pada Allah. Manakala urusan alam, Allah SWT itu kerja Allah. Dan tentera-tentera Allah SWT, Allah perintahkan tentera-tenteranya untuk ikut apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah SWT dalam kehendak syarak Allah dan kehendak qadar Allah, Allah boleh ubah. Kehendak syarak boleh berlaku nasah dan mansukh. Allah perintahkan, Allah halalkan satu benda, kemudian Allah haramkan, atau Allah haramkan, Allah boleh halalkan. Itu dalam hukum syarak. Hukum syarak boleh berubah. Hukum alam takkan berubah oleh tangan manusia ataupun makhluk, tapi berubah dengan kehendak Allah, dengan berlakunya mukjizat ataupun berlakunya karamah pada wali-wali, namun dengan kehendak Allah, dengan perbuatan Allah, bukan dengan perbuatan makhluk dan kehendak makhluk. Bukan wali ni pergi jumpa wali ni, terbang hebat tu, tiba-tiba dia jalan atas air, tengok aku jalan atas air. Cerita dia, wali sekian dan sekian, wali ni memiliki karamah begini dan begitu. Dia ni kencing dia jadi emas. Ini semua cerita-cerita dinisbahkan kepada wali itu yang memiliki. Tidak. Nabi Musa memiliki tongkat biasa. Tongkat ni jadi mukjizat tatkala Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Tongkat Nabi Musa pegang. Dengan tongkat tu Allah suruh ketuk batu, dengan tongkat tu Allah suruh pukul laut, dengan tongkat tu Allah suruh campakkan. Bila dengan perintah Allah, itulah nama mukjizat, i'jaz. Okey, clear? Okey. Sebenarnya cerita apa sebenarnya? Kita nak cerita tentang wallazi nafsi biyadihi, demi yang barakallahu fi barakallahu, yang tanganku berada, yang jiwaku berada di tangannya. Jadi yang cabut nyawa betul siapa? Malaikatlah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT, semua ni mereka bukan pembantu Allah, mereka bukan tolong Allah, mereka laksanakan perintah Allah. Adakah Allah berhajat pada mereka? Tidak. Allah nak zahirkan kuasanya kepada alam ini. Allah perintahkan semua makhluk Allah taat pada Allah.
Jadi kewujudan malaikat di seluruh tempat, di seluruh alam, semuanya taat pada Allah. Manusia yang hanya tinggal di bumi ini bukan satu planet yang lain, bumi saja, tak cerita langit. Kenapa nak lawan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Nak tunjukkan Allah tunjukkan kuasa dia. Untuk manusia pula Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Adakah Allah perlukan ibadah manusia? Tak. Allah ciptakan manusia, Allah nak zahirkan kuasa dia. Allah perintahkan untuk mereka beribadah. Kat mana kuasa dia? Allah tak perlu ibadah. Kamu tak nak ibadah, masuk neraka. Tak nak ikut, masuk neraka. Taat, masuk syurga. Inilah kuasa Allah SWT, menzahirkan kuasanya. Kehendak Allah. Allah memiliki segala urusan. Jadi kita tak pernah kata Allah perlukan pada ibadah kita, Allah perlukan kepada malaikat tolong Allah. Tak pernah. Apatah lagi lah, tu makhluk-makhluk kecil. Apatah lagi kita nak cerita Allah istiwa atas arash, Allah perlukan arash. No. Allah ciptakan arash. Sebelum ada arash, Allah tu maha wujud. Allah tu wujud. Dan tidak ada tempat, tidak ada ruang yang disifat, tidak ada makhluk. Allah yang wujud. Tatkala Allah cipta makhluknya, Allah cipta makhluk dengan kewujudan yang rendah. Dan makhluk yang paling besar Allah cipta adalah arash. Jadi makhluk ni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan arash dan Allah beristiwa di atas arash untuk menzahirkan kuasa dia, bukan kerana Allah bergantung dan berharap kepada arash. Clear insya-Allah? Okay. Jadi kita balik kepada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, menisbahkan perbuatan kepada Allah. Sama ada kita kata bahawa tangan Allah bererti hakikatnya memang Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang roh manusia, tetapi tidak sabit dalam nas, tidak sabit dalam nas kerana dalam penciptaannya. Tapi dalam cabut nyawa, yang cabut nyawa ada nas lain beritahu bahawa malaikat maut yang mencabut nyawa. Kita katakan penisbahan ini kepada yang memerintahkan, yang mengaturkan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penisbahan tangan tu hakikat, memang Allah memiliki tangan. Maknanya adalah adakah perbuatan tu Allah yang melakukannya ataupun Allah memerintahkan? Itu kita cek kepada nas-nas atau dalil-dalil yang lain. Okey, Nabi kata apa? Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surah itu, iaitu surah Al-Ikhlas, yang dilihat sedikit dan pendek itu, la ta'dilu thulutsal Quran, benar-benar menyamai 1/3 Al-Quran. Okey. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3. Sama kat mana? Ulama bincang perkara ni khilaf yang panjang. Macam-macam kaul. Apa kesimpulannya? Macam-macam kesimpulan. Macam-macam kesimpulan. Kata Ibn al-Bar, faham, beriman, cukup, tak payah detail lagi. Ibn al-Bar, kalau tuan-tuan tengok syarah dalam Muwatta, hadis ni ada dalam kitab Muwatta. Kita dah sebut bahawa hadis ni diriwayatkan oleh kata Imam Bukhari, hadatsana Ismail ibn Abi Uwais. Imam Bukhari kata dia thiqah, tapi juga ada ulama yang kritik dia. Kalau ada kritik, macam mana dia masuk Sahih Bukhari? Sebab dalam ni kata Ismail, haddatsani Malik, daripada Malik. Sebab apa kitab ni Imam Bukhari tak riwayatkan pun dah sahih dah kat riwayat Imam Malik, sebab ada dalam kitab Muwatta. Ada kitab Muwatta dah sahih dah. Cuma Imam Bukhari, beliau takkan keluarkan satu hadis yang beliau ambil dari kitab. Beliau hanya riwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, hadis yang beliau dengar langsung daripada guru beliau. Sebab tu dah permulaan pada tiap-tiap lafaz dalam hadis ini bermula dengan haddatsana. Inilah dia perjalanan menuntut hadis Imam Bukhari. Tak ada satu hadis pun kita tak jumpa haddatsana pada kalimah Imam Bukhari. Kalau tak sebut haddatsana tu yang kata al-muallaqat, ada yang sekali-sekala Imam Bukhari sebut untuk tujuan tertentu. Tapi untuk hadis yang diriwayatkan semuanya haddatsana. Kerana Imam Bukhari tidak meriwayatkan level yang bawah daripada
haddathana. Semuanya haddathana. Level paling tinggi. 7 level yang lain Imam Bukhari tak riwayatkan. Level tu dalam tahap kesahihan yang paling tinggi. Bukan setakat bersambung sanad, tetapi memang duduk berlutut depan guru bacakan dan beliau semak. Inilah dia level Sahih Al-Bukhari pada haddathana. Jadi bila Ismail ibn Abi Uwais, guru Imam Bukhari kata dia thiqah. Yang lain kata, dia ni lemah, dhaif. Atau dia saduq, yahim. Saduq, banyak waham, banyak terlupa. Imam Bukhari kata, tak apalah. Saya yakin sahih. Tapi beliau keluarkan juga. Sebab apa? Kalau saya yakin dia thiqah, dan saya pilih hadis dia, saya tahu dia ni hafal betul-betul. Kata Imam Bukhari, ni tak katalah, kita lisanul hal. Keluarkan juga. Tetapi orang nak kritik, nak kata Ismail ibn Uwais dhaif. Tapi tak ada orang kata hadisnya dhaif. Orang berani kritik bahawa salah seorang daripada sanad Sahih Bukhari dhaif, iaitu gurunya. Tapi tak ada orang kritik hadisnya dhaif. Kenapa? Sebab selepas pada Ismail ibn Abi Uwais, gurunya Malik, dan kitab ini wujud dalam kitab Muwatta. Kalau tak nak terima Imam Bukhari pun pergilah buka kitab Muwatta, sahih juga. Dah ada kitab sebelumnya. Sebab tu kita nak kaji sanad Daruqutni, kan? Nak ringkaskan sanad Daruqutni, sanad Baihaqi, tengok melalui siapa? Lalu Imam Bukhari ke, lalu Imam Tirmizi ke? Cukup kaji sanad ke atas. Nak cepatkan kerja. Sebab tu perawi-perawi yang di bawah, yang jauh, tak ramai ulama yang mahir nak kenal yang bawah. Sebab tu ashabul kutub yang awal ni, perawi-perawinya memang dikenali. Okey, jadi hadis ni riwayat Imam Malik. Sebab tu dah nak tahu pandangan Ibnu Abdul Bar terhadap hadis-hadis ini, bila kita kena cek syarah kitab Muwatta. Kerana banyak dalam Sahih Bukhari ni adalah kitab hadis-hadis yang berasal dari kitab Muwatta. Tapi Imam Bukhari bukan jenis ambil kitab baca riwayatkan. Sebelum Imam Bukhari ada kitab Imam Ahmad, ada Musnad Imam Ahmad, tebal. Tak payah Imam Bukhari buat rihlah berjalan satu dunia nak cari hadis sebagainya. Kitab Muwatta dah ada, kitab Musannafat, Musannaf Abdul Razak ada, Musannaf Ibn Abi Shaybah ada. Musannafat begitu banyak. Kitab dah ada banyak dah. Ikutkan, tak payahlah Imam Bukhari habis duit pergi belajar lagi. Kitab ada depan mata. Macam zaman sekarang tak payah pergi kelas Mau pergi kelas sama Mubarak tu. Ulama tulis banyak dah buku ni. Ada tak orang fikir macam tu? Tak payah pergi kelas dah, buku dah banyak dah. Dia siapa? Kan? Biasanya ada orang cakap begitu. Tapi ada orang yang tidak berpada dengan begitu. Orang yang ada sifat yang tuntut ilmu yang tinggi, mereka tak nak belajar sekadar dari kitab. Mereka nak kitab yang mereka hafal, yang mereka belajar, mereka tetap hadir. Sampai ke ulama zaman dulu, mereka dah mahir. Yang hadir kat bawah adalah ulama jarh ta'dil. Ini berlaku pada zaman dulu. Bukan yang hadir tu orang awam. Boleh tanya. Sebab tu kita kata Yahya, kita kata Syekh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Al-Albani. Dalam satu hari dia tengah hadis, orang tu tanya-tanya. Dia kata kejap sikit, dekat sikit dia dengar. Sampai dekat tak ingat Ali Al-Madini atau Yahya bin Ma'in. Dengar dekat, dia kata dapat sikit soalan. Sampai dekat soalan dia sepak. Dia kata, kau ni nak belajar ke nak uji? Dia kenal ini orang alim ni datang ni. Budak-budak yang, kerana pada zaman tu mereka bukan sekadar mengkaji hadis, belajar hadis, tapi mereka kaji kekuatan hafalan guru untuk mereka catatkan untuk generasi akan datang kedudukan perawi-perawi hadis pada zaman tersebut. Ulama jarh ta'dil ni mereka uji zaman tu. Zaman tu banyak kelas-kelas hadis perawi hadis ni ada majlis untuk meriwayatkan hadis. Syekh sekian, ustaz sekian. Kita nak tahu hafalan ustaz tu, bukan boleh dengar dia cakap je. Mungkin dia study dulu, dia hafal dulu. Dia nak kelas ni, kelas ni syarah satu hadis, saya boleh hafal. Kalau sedia betul kan, hafal. Okey, nampak hebat lah. Cuba uji dia hadis yang sebelum ni. Hadis yang dah jauh. Kekuatan, ingat tak dia? Kekuatan hafalan dia. Jadi ada jenis yang menguji. Mereka ni ulama-ulama jarh ta'dil.
Zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad dan sekatan dengannya ni zaman yang aktif. Zaman-zaman ni dah zaman kebanyakan ulama jarh ta'dil. Jadi mereka yang mengatakan bahawa perawi ni kuat hafalan, yang ni kurang, tidak, sebab mereka menguji. Bukan duk dengar, tak, ulama jarh ta'dil ni mereka uji. Hadir dalam majlis, satu majlis, mereka pun hafal hadis yang sama. Mereka pun tahu, tapi mereka hadir untuk tahu kekuatan hafalan seorang guru untuk menilai. Sebab itulah adanya ilmu jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis zaman tersebut. Jadi yang hadir dalam majlis ilmu ada banyak. Ada yang datang dia dah tahu, dia nak dengar perkongsian. Mungkin ada sesuatu yang dia selama ni tahu, tapi orang berbeza pandangan dengan apa yang dia tahu. Dia kaji dengar semula, ulang balik apa yang belajar dan sebagainya. Baik. Hadis ni Nabi kata, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Maknanya apa? Maknanya pelbagai. Nabi sebut begini, maknanya clear. Tapi dari segi tafsirannya pelbagai. Ada ulama kata, sama 1/3 dari segi fadilat dan pahalanya. Fadilat pahalanya sama. Bukan hukum. Sama dari segi pahala, bukan dari segi hukum. Contohnya, siapa yang solat subuh di masjid kemudian dikekal di tempatnya sehingga matahari naik sejengkal ataupun satu kadar satu panah, anak panah, maka tercatat baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Okey, itu fadilat pahala, bukan hukum. Bukan lepas ni alhamdulillah saya dah selesaikan ibadah haji, jimat kos 60,000 kan, jimat kos sekarang ni haji 60,000 kan, kalau yang pergi dengan jimat kos 60,000. Sebab apa? Pagi tadi solat subuh berjemaah, tunggu sampai matahari terbit dari tak lepas, dia baru dapat fadilat, dapat pahala, bukan dicatatkan sebagai hukum. Atau buat salah, tak ada duit nak merdekakan hamba, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Pahalanya seperti memerdekakan hamba di kalangan Bani Israel. Hamba Bani Israel artinya seorang yang merdeka. Seorang yang merdeka, hamba yang merdeka. Seorang Muslim yang merdeka, mengisyaratkan kepada Bani Israel. Jadi, adakah dapat hukum? Tak. Itu pahalanya lain. Sebab tu kalau orang kat dia, itu nama dia hanya dapat fadilat tapi tak dapat hukum. Sebab itulah kalau kita solat Jumaat, kita lambat pergi solat Jumaat. Sampai kita tak sempat rokok dengan imam pada rakaat yang kedua. Jadi kita solat tambah beberapa rakaat. Kita sampai pada sampai tak sempat satu rakaat pun. Imam dah sami Allahu liman hamidah. Alamak, tak tahu rakaat berapa. Tengok-tengok lepas imam lepas daripada sujud, imam duduk tahiyat. Memang tak sempat satu rakaat tadi ni. Sebab tak sempat rokok. Jadi tambah berapa rakaat? Tambah 4. Sebab Nabi kata, man adraka raka'atan faqad adrakatis salah. Siapa sempat satu rakaat, maka dia sempat hukum solat tersebut. Tapi kalau tak sempat satu rakaat, dia tak dapat hukum tu. Dia dapat fadilat, dapat pahala. Hadir dalam solat Jumaat, dapat fadilat. Tapi hukum dia tak dapat. Maka dia kekal. Oleh kerana waktu Jumaat tu terhad, habis dah, tak ada orang, tak boleh nak ulang. Tak ada buat grup baru, okey Jumaat kedua. Dia tak ada dah. Maka dia kena pegang pada hukum asal, balik pada asal, pada hukum zuhur. Jadi dia solat tambah 4 rakaat. Tapi kalau dia sempat satu rakaat, sempat masa rukuk tadi, dia cuma tambah satu rakaat sebab dia dapat hukum, idrakul hukum. Mana dapat hukum solat Jumaat dan fadilatnya, bukan sekadar fadilat. Okey, sekarang ni baca qul huwallah. Orang tu pak mentua cakap, siapa nak kahwin dengan anak saya, ni cerita zaman dulu kan. Siapa nak kahwin dengan puteri ni, bergaduh, berperang sekali kan. Kita tak perang, ni cerita Islamik sikit. Siapa nak kahwin dengan anak saya, kena khatamkan Quran depan saya. Kan, khatam Quran satu malam depan saya. Jadi baca ramai-ramai. Yang lepas siapa? Tak payah buat cerita gimmick. Seorang tu datang baca Qul 3 kali.
Pak Muntun tak bagi, dia lempang balik. Kan? Sebab apa? Maksud apa yang dikaitkan betul dia tadi adalah baca Quran yang sempurna. Manakala bab hukum, bab fadilat ni, fadilat Allah boleh gandakan dengan kehendak yang Allah kehendaki. Namun hukumnya berkait dengan hukum syarat sebagainya, berkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Balik semula kepada tajuk ni. Pandangan pertama kata fadilat. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran, artinya 1/3 dari segi fadilat. Pandangan kedua, dia kata kenapa mereka tak terima bab ni? Dia kata nak kata pahala baca Quran qul huwallah 1/3 segi fadilat. Nabi tak bezakan bab fadilat baca Quran ni. Untuk kata Quran ni, dalam satu hadis, dan hadis Ibn Mas'ud, Nabi kata man qara'a apa ayat dia? Apa hadis dia? Saya lupa lafaz tiba-tiba. Yang kata lebih kurang bunyi man qara'a harfan minal Qur'ani falahu bihi mislu ajraha. Saya lupa lafaz. Saya bagi maknanya lah. Siapa yang baca satu huruf pada Quran, maka baginya pahala seperti 10. Pahala tiap-tiap huruf tu 10 kali ganda. Siapa-siapa yang baca Al-Quran, maka dia dapat pahala pada tiap-tiap hurufnya. Dan satu kebaikan itu 10 kali ganda. Dan aku tak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis Ibnu Mas'ud. Anda lupa lafaz sekarang tak hadir. Inilah kalau ada jarah ta'dil ni dhaif. Anak ngakulah kalau buat hafalan, kalau dah masuk ni kena dhaif dah. Zaman-zaman ni memang kena habis dah dhaif banyak kali. Bukan sekadar hadis, ayat Quran pun dhaif. Kan, baik lupa. Tapi itulah yang zaman sekarang ni, dan juga bukan zaman sekarang, saya lah. Kita hanya sampaikan apa yang kita mampu. Kata lupa. Padahal hadis saya suruh baca, kenapa tak ingat ni? Tak boleh tinggal dulu. Tapi maknanya kita faham. Artinya tiap-tiap huruf dalam Al-Quran itu memang digandakan 10 kali. Bukan qul huwallah saja. Dari segi pahala baca Quran ni, tiap-tiap huruf, tiap-tiap digandakan. Jadi kata mereka, tafsiran begitu masih boleh dikritik. Tak ada dalil yang membezakan pahala qul huwallah dari segi bacaan dengan yang lain. Sebab dalil kata qul huwallah 1/3 bergantung pada hadis ni. Hadis ni pula ada makna yang boleh dimaknakan dengan pelbagai makna. Jadi mereka kata tak pasti, belum confirm fadilat. Namun kalau kita nak syarah di tempat awam, dengan kita tak detail, kita kata sama dari segi pahala, senang. Awam tak pening. Okey, baik. Tapi kalau kaji pula dari segi detail, ada kritikan tak? Kau ada kritikan. Tuan-tuan jangan terkejut apa yang ulama sebut. Kadang-kadang kita rasa macam dah percaya habis dah, yakin. Pada kita yakinilah sebab kita tak nampak khilaf. Tiba-tiba ada ustaz tu datang cerita, ada dhaif pula, dia kata. Dah amalkan surah Kahfi. Tiba-tiba ada ustaz dia kata hadisnya ada khilaf. Kata dhaif, kita pun pening. Sebab tu kita orang awam kita kata taklid kepada ulama. Sebab perbincangannya detail kat mana? Setengah pada perbincangan memang kita tak dapat nak putuskan. Tak ada nak putuskan. Tarjih tentang kaul hanya mampu kata ini lebih kuat dari sisi bab tertentu. Sebab murajih tu masing-masing ada cara tarjih masing-masing. Sebab tu nak cerita fiqh tarjih, tak nak. Kita kena mula dengan fiqh madhab. Fiqh madhab, fiqh tarjih kena gabungkan sekali. Nanti sebab tak mungkin kita dapat mampu selesaikan semua masalah. Dan kita wajib beramal dengan apa yang kita yakin, ianya hak dan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Jadi untuk orang yang alim, dia boleh cek kehendak Allah dan Rasul melalui Quran dan Sunnah dengan ilmu alat yang ada pada dia, dengan membandingkan qaul. Untuk orang awam, dia boleh bandingkan, aku nak ikut imam mana yang paling alim, atau mazhab mana yang dia paling
mudah untuk dapatkan sumber, dia ikut pada mazhab-mazhab tertentu. Okey. Jadi qaul yang pertama kata fadilat. Qaul kedua kata apa? Bukan fadilat. Dia kata fadilat ni masih ada boleh diragukan. Apa jawapan anda? Bagi jawapan lain pula. Dia kata sama 1/3 sebab tajuk dia, sebab konten dia. Sebab dalam Quran ni ada 3 tajuk utama, betul? Tajuk berkaitan dengan berkaitan dengan makhluk, khabar makhluk. Yang kedua berkaitan khabar tentang Allah. Yang ketiga berkaitan dengan perintah dan larangan. Betul? 3 tajuk. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ni semua cerita tentang berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berkaitan dengan hukum syarak. Kita duduk kat dunia ni, kita hanya diciptakan untuk beribadah, dan kita pula bergantung berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, masih lagi cerita tentang kita bergantung doa pada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini cerita tentang berita tentang makhluk. Orang yang Allah beri nikmat, yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, yang ada ilmu tapi tak beramal. Waladdallin, yang beramal tanpa ilmu. Jadi inilah cerita kesimpulannya. Tajuk Quran 3. Qul huwallahu ahad, cerita tentang Allah Subhanahu wa taala, 1/3 daripada tajuk Al-Quranul Karim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah 1/3 Al-Quran kerana tajuknya cerita tentang Allah. Ayat ini semua tentang Allah. 1/3 daripada kandungan Al-Quranul Karim. Pandangan ini juga hebat. Okay. Mantap. Dapat challenge pandangan pertama tadi. Itulah artinya 1/3 Al-Quran. Dan ini ramai diterjemahkan oleh ulama. Pertama dan kedua ni pandangan yang kuat. Akan rot satu sama lain lah. Sama-sama kuat. Tapi ada tak kritikan? Pihak sana takkan diam. Mereka pun tahu kaul ni. Dia kata, kami rasa tak kuat. Sebab selain Qul huwallah, ada je ayat lain cerita tentang tauhid. Ayat kursi semua tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih, sampai wa huwal aliyyul hakim wa huwal aliyyul azim. Semua ni cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa macam yakin dah, goyang balik kan. Ini perbincangan ulama. Jangan goyang. Kita, sebab tu dalam bab-bab yang ada khilaf begini, kita pegang pada nas, beriman dengannya. Selesai. Pendetilannya, kita ambillah yang mana kita rasa paling kuat untuk memaknakan. Okey. Baik. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga, dikritik dia dua kaul. Dia kata, habis apa pandangan seterusnya? Yang ni tidak, yang tu tidak. Ada kritik. Dia kata, sebenarnya Nabi kata, innaha la ta'dilu sulsal Quran, berkait rapat dengan orang tu yang dia ulang-ulang balik tu, Qatadah bin Nu'man. Apa maksudnya? Malam tadi dia ulang-ulang balik, bilangan huruf dan perkataan dia baca tu sebenarnya menyamai 1/3 Quran, 10 juzuk. Kalau Qul huwallah tu disusun balik, catat semula apa dia baca, berapa kali tu, macam baca 10 juzuk atau 1/3 Quran. Nabi diberikan wahyu, Nabi beritahu bahawa sebenarnya malam tadi tu dia ulang berapa banyak. Nabi beritahu balik. Sebab apa? Kata Abu Sa'id Khudri, sikit sangat Qul huwallah je. Nabi kata, demi Allah. Ini makna dia, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jumlah yang dibaca bukan 4 ayat yang kamu nampak tu, tetapi sebenarnya 1/3 Quran. Dia ulang-ulang balik tu banyak dia, macam 1/3 Al-Quran. Kuat tak? Kuat juga. Kerana kalau tengok pada ayat, boleh jadi.
wallazi nafsi biyadihi, innaha, kembali kepada laki, apa yang dibaca oleh laki tadi, surah Qul Huwallah yang dianggap sikit tadi itu, la ta'dilu sulusal Quran, menyamai 1/3 Al-Quran. Kita rasa yakin dah, oh betul lah, kaul ni kuat. Kaul ni kuat. Ulama kata, tak boleh. Ada hadis lain Nabi kata, ayajizu ahadukum ayyaqra sulusal Quran fil lailah. Adakah di kalangan kalian tak mampu baca Quran, mampu baca Quran 1/3 daripada Quran pada satu malam? Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa mampu ya Rasulullah? Maksudnya takkan semua mampu begitu. Nabi kata, Qul huwallahu ahad, fa inna qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Itu tak ada kait dengan lelaki ni. Nabi kata, siapa di kalangan, adakah di kalangan kalian tak mampu baca Al-Quran 10 juzuk dalam satu malam? Soalan Nabi, di kalangan kalian, bukan lelaki tu. Juga lafaz hadisnya, la ta'dilu sulusal Quran, berkaitan surah Qul Huwallahu ahad. Kita dah yakin-yakin, tiba-tiba goyang. Dan perbincangannya tak ada satu qaul pun yang betul-betul kuat, kecuali kalau tengok kaji balik, qaul yang boleh dipegang dan sangat kuat hujahnya, penolakan terhadapnya boleh dijawab, yang tak boleh dikalahkan qaul pertama dan qaul kedua. Sama ada kata 1/3 dari segi fadilat atau 1/3 dari segi tajuk dan konten, seperti mana yang ditegaskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dua kaul ni sangat kuat. Sebab mereka dua ni ditolak last kali, kaul lain semua dah terpinggir, dua ni duk erat satu sama lain. Pusing antara dua. Menyamai 1/3 Quran secara fadilatnya atau secara tajuk dan konten yang terkandung pada surah Qul Huwallahu ahad. Antara dua daripada kaul yang banyak. Ada lagi kaul, ada orang kata, 1/3 Quran tu sebenarnya khas untuk orang tak hafal Quran. Dia hafal Qul Huwallah je, sebab tu dia baca surah lain, tak baca surah lain. Lagi tak ada dalil. Sebab tu saya tak payah sentuh lah. Kalau tuan-tuan, banyak lagi kaul lain tak payah sentuh. Macam-macam cara nak syarahkan. Tapi yang ada dalil, ada hujah yang kuat, bawakan satu berdasarkan yang kuat adalah kaul pertama dan kaul kedua. Saya cadang nak masuk hadis baru, tapi 10.30. Nanti kita kelas kedua 11.30. Kena stop dah dulu. Kita tak boleh, insya-Allah hadis akan datang, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita sambung pada kelas akan datang, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Baik, sampai sini kita buka pada soalan, insya-Allah, sebelum kita berehat untuk ke kelas akidah sebenarnya, insya-Allah. Abang Razul? Tadi yang saya cakap, apa yang kepada tadi pasal tanya Allah. Ya, saya. Apa lah yang kita duduk dan ajar di tanah Allah. Ya? Duduk dan ajar di tanah Allah. Jodoh dan ajar jangan sama lah. Sama. Maknanya di bawah kuasa Allah, di bawah pentadbiran Allah, di bawah ketetapan Allah. Semuanya menunjukkan bahawa perintah Allah lah. Itu urusan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kata jodoh ajal tangan Allah, betul tak? Betul lah. Allah ta'ala. Penciptaan Nabi Adam khas. Bima khalaqtu biyadayya. Sebab tu Allah gunakan kalimah bi. Dengan ada kalimah bi itu menandakan bahawa itu betul-betul dengan tangan Allah. Khas. Takwilkan. Kalau tak ada kalimah bi, sebab bi ni menggunakan dengan. Sebetulnya kalau kita dengar kita baina yadayillah sebagainya, kita tak tafsirkan sebagai tangan Allah. Kita hanya maknakan boleh dengan pelbagai. Tapi kalau Adam alaihissalam, memang Allah cerita Allah sebut kalimah biyadayya. Kalimah bi itu yang membezakan antara kalimah yad di tempat lain dengan Adam.
Sebab tu adanya takhsis. Sini ada waladzi nafsi biyadihi, tetapi di ketika kalimah bi kat sini, kalau kita tengok kepada dikhaskan pada Adam, biyadihi ini penisbahan umum, tapi Adam AS secara spesifik dikatakan Allah SWT. Dari segi bahasa, penggunaan kalimah kalimah bi itu apakah dia punya kegunaannya. Silakan. Raja Engkong. Adakah ni bersesuaian penggunaan yang kita guna sekarang ni untuk manusia maha? Manusia? Menggunakan ni maha. Oh, maha. Patutlah orang tanya King Kong cukup bukan maha. Oh, ni tajuk susah nak jawab sekarang ni. Maha ni dia berkaitan dengan bahasa Melayu. Satu, sebelum kita nak bincang tentang syirik tak syirik, betul tak betul, kita kena clearkan dulu bahasa Melayu. Makna maha tu apa? Ada dalam dalalah bahasa Melayu. Kemudian baru kita tengok kepada bahasa Arabnya. Apakah yang seumpama dengan dalam bahasa Arab, makna dalam bahasa Arab. Sebab tu yang bergaduh kat parlimen sebagainya bahasa Melayu. Jadi serahkan kepada ulama bahasa Melayu bergaduh. Saya tak masuk campur. Makna bahasa Arab clear dah. Kita takkan samakan Allah dengan makhluk. Allah maha sempurna, Allah maha. Tapi maha yang pada umumnya mahasiswa ke, maha apa ke, itu serahkan pada Dewan Bahasa dan Pustaka, selesaikan dulu. Sama orang tanya, Ustaz, vaksin ni okey tak okey? Biar doktor gaduh settle dulu. Kami tak tahu vaksin ni bagus tak bagus. Saya kata kena vaksin sebab pemerintah dah perintahkan untuk masalah umum. Tapi cerita vaksin ni bagus ke tak vaksin bagus, itu serahkan pada doktor, selesaikan sama mereka. Orang agama hanya ambil yang paling baik. Kita ikut taklid kepada ahli perubatan dalam bab ini. Tapi kalau ahli perubatan bergaduh, kami ahli agama ni bagi makna umum je lah. Kita tak berani masuk campur. Sama bumi ni bulat ke ataupun flat. Bagi ahli sains gaduh dulu. Ahli agama pada asalnya tak masuk campur bab ni, tak ada nas yang jelas. Dia bab ni berkaitan dengan agama, kita kan kerana ayat Quran ada ihtimal, tak disebutkan secara jelas. Makna bumi ni flat ataupun bulat, dua-dua boleh diterjemahkan. Jadi kembalikan kepada ahli sains untuk perdebatkan. Kerana ayat Quran boleh jadi makna begini dan begitu. Ruang itu ada perbincangan, bukan masalah yang qat'i. Tapi kalau masalah-masalah akidah yang dah difahami oleh ahli sunnah wal jamaah, dah ijma', itu yang kita nak katakan qat'i. Tapi kalau masalah-masalah yang tak dibincangkan atau makna yang pelbagai, itu perbincangan bab-bab yang boleh dikompromi. Jadi kalimah maha boleh pakai tak pakai, saya tak mahir bahasa Melayu. Tahu, saya faham maha tu, tapi yang mana satu makna dia dalam khilaf tu. Sedangkan Perdana Menteri pun boleh khilaf dengan ahli dewan, apatah lagi yang tak ada pangkat. Jadi serahkanlah pada ahlinya untuk bincang kalimah maha. Wallahu alam. Baik, insya-Allah. Ada lagi soalan? Insya-Allah sebelum tutup. Saya nampak Abang Ramzul tanya tadi sebab dia duduk fikir kan. Dari tadi dia angkat kepala duduk fikir, ada kat kepala. Okey. InsyaAllah selesai. Kita tutup dulu untuk sesi pertama. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Abang Rizwan, kita pukul berapa kita start balik?